Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Najwa Husna binti Mat Rawi dari kelas BM5 ingin menyampaikan sedikit maklumat mengenai prosa bukan naratif. Apa itu prosa bukan naratif? Prosa bukan naratif merupakan karya yang menggunakan bahasa Melayu lama tetapi kadar naratifnya amat sedikit. Jenis-jenis prosa bukan naratif. Terdapat 4 jenis prosa bukan naratif. Yang pertama, sastera ketatanegaraan. Yang kedua, sastera kitab. Yang ketiga, kepustakaan ilmu tradisional. Yang keempat, sastera undang-undang. Sastera ketatanegaraan. Sastera ini merupakan karya sastera yang mempunyai unsur aturan, kaedah dan cara-cara yang penting dalam pemerintahan sesebuah kerajaan. Genre yang membicarakan kewajipan raja dan para pembesar dalam menjalankan pentadbiran negara. Sehubungan dengan itu, genre ini membicarakan tanggungjawab raja, menteri, hulu balang dan rakyat. Oleh sebab itu, genre ini dapat ditakrifkan sebagai karya yang mengetengahkan tata cara pentadbiran negara yang perlu dijadikan panduan oleh raja dan pembesar. Berikut merupakan contoh sastera ketatanegaraan. Yang pertama, pada zaman Aceh, terdapat 2 contoh sastera tersebut iaitu Taj Al-Salatin karangan Bukhari Al-Jauhari dan yang kedua, Bustanus Salatin karya Syekh Nuruddin Al-Narini. Kedua-duanya mencatatkan tanggungjawab pemerintah seperti raja, para pembesar dan pegawai-pegawai lain. Ia turut menyatakan sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Asia Barat dan di Nusantara. Terdapat juga catatan mengenai hukum-hukum agama Islam. Contoh karya sastera ketatanegaraan yang kedua ialah Kitab Nasihat Segala Raja-Raja. Kitab ini merupakan hasil karya Sultan Zainal Abidin II yang merupakan pemerintah Kerajaan Terengganu. Sastera kitab. Sejak kedatangan Islam ke Nusantara, kitab Jawi atau kitab kuning telah dijadikan bahan pengajaran di dalam majlis-majlis mengaji kitab dan tradisi ini berterusan sehingga kini di masjid serta surau. Ia terdiri daripada kitab ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, akhlak dan sirah Nabi. Kitab tersebut digolongkan sebagai karya kesusasteraan kerana pengarang memasukkan unsur-unsur sastera seperti naratif, dialog, hyperbola, simile, metaforan dan personifikasi ke dalamnya. Contoh sastera kitab iaitu Ad-Dur Al-Manzum. Kitab ini dibawa oleh Maulana Abu Bakar dari Mekah ke Melaka. Kitab ini juga membicarakan tentang ilmu tasawuf. Selain itu, Sultan Mansur Shah telah menitahkan kitab ini dibawa ke Pasai untuk diterjemahkan dan disalin dalam bahasa Melayu. Kepustakaan ilmu tradisional. Sastera ini meliputi karya-karya yang bersifat ilmu seperti pengajaran, pemahaman dan amalan secara formal. Contohnya ilmu binatang, ilmu penujuman atau ramalan, ilmu ubat-ubatan dan lain-lain. Teks-teks ini menerangkan kepercayaan dan amalan dalam masyarakat Melayu terhadap aspek yang berkenaan seperti kepercayaan berhubung dengan kedudukan binatang-binatang dan pengaruhnya terhadap kejadian alam dan kehidupan manusia, kepercayaan terhadap kuasa-kuasa gaib dan benda lain yang menghubungkan dengan penyakit dan ubat-ubatnya dan ubat-ubatannya. Tulisan ini adalah sebahagian daripada khazanah sastera yang cukup menarik untuk dikaji. Dari segi nilai sastera, teks-teks ini juga merupakan sebahagian daripada tradisi kesusasteraan Melayu tradisional dari segi gaya bahasa, idiom dan aspek-aspek estetik yang lain. Berikut merupakan contoh karya-karya yang dikelompokkan kepada beberapa jenis iaitu ilmu binatang, ilmu penujuman ramalan atau ilmu firasat, ilmu bahasa, ilmu hisab atau perhitungan, ilmu tanaman, ilmu bedir dan ilmu pertukangan iaitu termasuk rumah dan senjata. Yang terakhir, sastera undang-undang. Undang-undang ialah keseluruhan peraturan yang digubai oleh kerajaan dan mesti dipatuhi oleh masyarakat. Bagi memastikan peraturan-peraturan itu dipatuhi, kerajaan membentuk pasukan polis, mahkamah dan badan-badan lain. Namun begitu,
Undang-Undang Melayu lama tidak boleh disamakan dengan undang-undang yang ditakdirkan tadi. Undang-undang itu pada awalnya berbentuk lisan. Isi undang-undang itu kemudiannya digubal dan disusun oleh pembesar dengan persetujuan raja. Teksnya hanya ditulis selepas terhasilnya tulisan Jawi yang sistematik. Oleh sebab itu, Undang-Undang Melayu Lama merupakan satu lagi genre selain historiografi yang mengesahkan kekuasaan dan kedudukan raja. Raja berkuasa penuh sama ada melaksanakan peraturan yang ditetapkan ataupun mengetepikannya. Peraturan tersebut merupakan adat resam yang dipusakai secara turun-temurun bagi menjaga negara dan kedudukan raja. Oleh yang demikian, kewujudannya menandakan bahawa orang Melayu hidup berpandukan adat dan peraturan. Berikut merupakan contoh Undang-Undang Melayu Lama, iaitu terbagi kepada dua. Yang pertama, adat Perpatih. Adat ini digunakan di Negeri Sembilan dan Alur Gajah Melaka. Yang kedua, adat Temenggung. Ia meliputi hukuman-hukuman jenayah, undang-undang laut serta pelabuhan yang terletak di bawah pentadbiran Raja-Raja Melayu. Undang-Undang Melayu Lama yang ketiga ialah Undang-Undang Islam. Undang-undang ini didasarkan kepada hukum fiqh mazhab Syafi'i tentang nikah kahwin, cerai talak dan pembahagian harta pusaka. Berikut merupakan contoh karya-karya yang tergolong dalam genre ini. Yang pertama, Hukum Kanun Melaka. Yang kedua, Undang-Undang Laut Melaka. Yang ketiga, Hukum Kanun Johor. Dan yang terakhir, Undang-Undang Kedah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.